Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bersama sekali lagi dalam Forum Ekonomi Islam yang mana tajuk yang telah dipilih oleh redaksi iaitu urus niaga dalam Islam melalui kaedah internet. Kita pergi kepada panel pertama, Sahib Samahah. Moderator ingin bertanyakan, apakah pandangan Islam tentang urus niaga melalui internet? Boleh Ustaz terangkan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada saudara moderator yang begitu lantang sekali memberi ucapan dan memperkenalkan para panel pada hari ini. Tidak lupa kepada rakan saya Muhammad Aizat dan juga Tuan Zaid. Nama glamournya Tuan Zaid. Jadi saya akan menjawab persoalan yang ditarakan oleh moderator sebentar tadi. Hukum urus niaga online, betul? Betul. Okay. Pandangan tentang urus niaga. Pandangan urus niaga online di sisi Islam. Urus niaga adalah sangat digalakkan dalam Islam untuk memperoleh rezeki yang halal. Namun hukum jual beli melalui internet ini tidak ada dalam nas Al-Quran. Jadi dalam hal ini pemahaman masyarakat tentang urus niaga melalui internet berdasarkan prinsip muamalat Islam adalah sangat penting bagi memelihara kemaslahatan ummah dan maqasid syariah. Dengan kata lain, masyarakat perlulah mendalami ilmu maqasid syariah dan muamalah Islam supaya pemahaman mereka tentang jual beli Islam ini dapat diaplikasikan dalam kehidupan syariah. Setiap perniagaan yang dijalankan berteraskan 5 rukun ataupun 5 syarat yang utama. Yang pertama, adanya penjual. Yang kedua, adanya pembeli. Yang ketiga, adanya lafaz kontrak. Yang keempat, istirah. Dan yang akhir sekali adalah aset. Jadi ini benda yang kita nak jualkan. Maka di sini jual beli ini adalah didefinisikan sebagai sah apabila memenuhi ketentuan syariat. Hukumnya sesuatu yang diperjualkan menjadi milik yang melakukan akad. Maksudnya benda yang dijual akan menjadi milik kepada orang yang membeli. Jadi pada dasarnya urus niaga melalui internet dianggap sah dan diharuskan dalam Islam, walaupun tiada pertemuan secara langsung antara penjual dan pembeli, dia dikira sah. Okay? Kerana pertemuan itu bukanlah matlamat utama dalam sesuatu jual beli. Jadi saya rasa itu sekadar pendahuluan mengenai pandangan Islam mengenai hukum jual beli. Itu sahaja. Terima kasih. Panel pertama iaitu Sahib Samahah Ustaz Dr. Fajrul Ardi Ibrahim. Kita pergi kepada soalan kedua, iaitu kita pergi kepada Dr. Tuan Zaid dulu. Moderator ingin bertanya, apakah syarat jual beli secara online menurut kaedah Islam? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang disebut oleh panel pertama, iaitu syarat-syarat sah jual beli online ini, biarpun kini banyak urusan perniagaan lebih cenderung dilakukan melalui internet, sama ada untuk membuat pelaburan atau promosi, kerana ia lebih menjimatkan dan memudahkan. Namun secara umumnya perniagaan internet ini adalah harus, tetapi sebagaimana biasa ia mesti memiliki beberapa syarat untuk perlu dipenuhi bagi kebaikan kedua pihak, iaitu penjual dan pembeli. Syarat pertama yang perlu dipatuhi adalah barang yang diurus niaga itu mestilah halal. Iaitu barang-barang yang hendak dijual mesti barang-barang yang bukan bersifat ucah, arak ataupun perjudian. Hal ini kerana jika peniaga menjual barang yang tidak halal, perniagaan itu boleh jatuh kepada haram mengikut pandangan Islam.
Yang seterusnya adalah syarat yang kedua, tidak ada tipu daya dalam perniagaan. Penjual ini mestilah memiliki barang tersebut atau mampu untuk mewujudkan barang tersebut yang hendak dijual. Sebagai contoh, tukang kasut. Walaupun tukang kasut itu tidak wujud tadi, hanya berpadukan gambar iaitu katalog dia, namun sekiranya ia boleh menghasilkan kasut, itu sudah dikira boleh dari sudut syariah mereka. Dan syarat sesungguhnya adalah yang ketiga, iaitu syarat akad, iaitu akad boleh diperbuat melalui internet dengan menggunakan borang pesanan yang jelas menyebut pencirian barangan bagi mengelakkan jahalah dan garau. Cuma pada item yang ingin dibeli dan hantar, dia sudah dikira akad dan diterima dalam syariah. Dan seterusnya adalah sirah, iaitu setiap maklumat yang terkandung dalam isi kontrak yang lengkap dan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Sirah inilah syarat pembeli dengan penjual, iaitu sama-sama setuju antara satu sama lain. Selain itu, perkara yang lain yang perlu dijaga ialah sah atau tidak sah, seperti pelaporan itu berkaitan kepada cara bayaran, iaitu cara bayar yang dibuat secara ansuran atau cash, yang menggunakan kad kredit. Sekiranya menggunakan kad kredit, istilah kad kredit Islam, dan bagi mereka yang menggunakan kredit operasional, maka wajib menyelesaikan hutang kepada pengeluar kad itu dalam tempoh yang dibenarkan agar tidak dikenakan faedah. Jika tidak, pembelian yang dibuat itu telah akan melibatkan riba, dan ianya akan jatuh kepada haram dalam sistem perniagaan online ini. Wallahu a'lam. Terima kasih Dr. Tuan Z. Seperti mana yang dijelaskan oleh panel ketiga, barang itu mestilah barang yang halal, barulah boleh dijual beli dan boleh berurus niaga. Dan juga urus niaga itu sah apabila adanya penjual dan pembeli, dan seterusnya ada akad di antara kedua-dua mereka. Jadi jelas soalan itu. Jadi kita berpindah kepada panel kita yang kedua, iaitu Dr. Muhammad Aizat. Saya ingin bertanya, apakah hukum menjalankan perniagaan internet dan menerima upah dengan perniagaan itu, seperti menjual tudung-tudung sekarang, sebagaimana yang kita ketahui, lambakan tudung di Farida, yang mana orang beratur panjang untuk berebut mendapatkannya, dan produk-produk kecantikan, Kuputih, Moga, yang sedang hangat diperkatakan sekarang. Dipersilakan. Okey, terima kasih kepada moderator. Terima kasih untuk kepada kawan saya, panel Majrul dan Tuan Z. Saya akan menentukan hukum perniagaan internet. Hukum perniagaan internet adalah harus dalam Islam. Ramai yang masih beranggapan perniagaan melalui internet adalah haram di sisi Tuhan. Sebenarnya perniagaan melalui internet adalah sama saja dengan perniagaan lain, seperti melalui telefon, fax, melalui pesanan orang tengah, dan juga melalui pos. Begitu juga usaha niaga melalui internet, kita menggunakan berbagai kaedah seperti email, laman web, forum, blog, dan berbagai kaedah lagi. Konsep asas perniagaan di dalam Islam adalah halal, kecuali jelas nyata yang dilakukan itu bertentangan dengan hukum hakam, seperti menjual barang yang haram. Begitu juga dengan kaedah yang dilakukan, ia juga akan menentukan hukumnya jatuh haram atau halal. Jika berniaga dengan menipu, trik yang memperdayakan, tidak jujur dan lain-lain lagi, maka hukumnya boleh jatuh haram. Kesimpulan di sini, perniagaan internet adalah halal atau harus
dan tiada-tiada apa masalah melainkan seseorang itu menjual sesuatu yang haram dan melakukan cara berniaga yang salah di sisi syariat. Wallahu a'lam. Terima kasih Dr. Muhammad Aizat yang di atas ucapan yang penuh semangat itu. Jadi kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Saya juga ingin bertanyakan kepada Sahibus Samahah, Ustaz Dr. Fajrul. Jadi soalannya, apakah dalil yang menunjukkan urus niaga itu diharuskan dalam Islam? Terima kasih kepada moderator. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 285, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yakumuna illa kama yakumu alladhi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Zalika bi annahum qalu innamal bay'u mislu ar-riba wa ahalla Allahu al-bay' wa harrama ar-riba. Sadaqallahul azim. Sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, ayat yang terakhir surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala menerangkan wa ahallallahu al-bay' wa harrama ar-riba. Dan saya akan bacakan maksud ayat ini. Orang-orang yang memakan ataupun mengambil riba itu tidak dapat berdiri betul, melainkan seperti berdirinya orang yang dirasuk syaitan dengan terhuyang-hayang kerana sentuhan syaitan itu. Yang demikian ialah disebabkan oleh kerana mereka menyatakan bahawa sesungguhnya berniaga itu sama sahaja seperti riba. Mereka mengatakan bahawa berniaga sama sahaja seperti riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli, yakni berniaga, dan telah mengharamkan riba. Itu adalah antara dalil yang menunjukkan bahawa jual beli adalah halal dan riba memang tentunya haram. Dan para ulama telah membuat satu ijtima' ulama, yakni persepakatan ulama, al-aslu fil muamalah al-ibahah hatta yadullu ad-dalil la'alla tahramuhu. Asal setiap jual beli ataupun muamalah ini adalah harus sehingga ada dalil yang menunjukkan bahawa ianya ada haram, yakni ada dalil yang menunjukkan sesuatu jual beli itu ada unsur-unsur yang haram, seperti adanya riba, seperti adanya rasuah dan sebagainya. Jadi jikalau tidak ada unsur-unsur yang haram sebegini, maka syariat Islam mengharuskan dan menghalalkan jual beli. Tidak kiralah sama ada jual beli secara langsung antara pembeli dan penjual ataupun secara internet. Jika sekiranya ada unsur-unsur riba, maka ianya memang diharamkan. Dan di sini sekali lagi ditegaskan bahawa ada dalil yang menyatakan bahawa jual beli ini adalah sangat digalakkan dalam Islam. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Di sini jelas bahawa dalil yang mana yang telah diterangkan oleh Ustaz, wa ahallallahu al-bay' wa harrama ar-riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan Allah telah mengharamkan riba. Betul Ustaz. Jadi kita tutup dengan majlis kita dengan surah Wal 'Asr dan tasbih. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah.